Bila kita sebut tentang emosi, kita ada kepelbagaian emosi. Kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang kita nyaman, positif. Kadang-kadang kita bosan, kadang-kadang kita murung, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita cemburu, negatif. Bila ditanya kepelbagaian emosi tadi sama ada baik atau buruk, positif atau negatif, kita hanya boleh sebut dan memang kita mengakui dan menyatakan bahawa emosi ini dekat dan rapat dengan kita. Tetapi bila saya suruh tuding dan tunjuk di mana kedudukan emosi secara fizikal, siapa berani tunjuk? Di mana tempat dia? Ada emosi tak? Ada. Saya ada emosi. Tuan pengurusi ada emosi? Ada. Cuba tunjuk secara fizikal tang mana emosi itu duduk lah ni. Duduk mana emosi, adik? Abang, emosi duduk kat mana? Ada tak emosi? Ada. Nak tunjuk tak boleh. Hakikatnya melalui panca indera yang 5, kita tak boleh tunjuk tang mana emosi. Mata kita boleh lihat tak emosi? Tak boleh. Telinga kita boleh dengar tak emosi? Tak boleh. Hidung kita boleh hidu tak emosi? Tak boleh. Lidah kita boleh rasa tak emosi? Tak boleh. Boleh raba tak emosi? Oh, ni emosi rupanya. Tak ada. Siapa boleh dakwa? Di mana dia boleh tunjuk fizikal emosi yang sebenar? Dan sekarang soalan saya, emosi anda berada pada tahap mana? Positif atau negatif? Ustaz ni ceria malam ni. Ustaz ni bagus malam ni. Ke ustaz ni meluat malam ni. Ustaz ni menyampah malam ni. Hak mana? Jawapan ada pada anda. Sama ada anda nak letak anda positif atau nak letak anda negatif. Sekarang persoalan yang lebih umum ialah jawapan yang paling benar, emosi sememangnya tak pernah duduk dengan kita. Emosi tak pernah duduk dengan kita. Dia duduk di satu alam dan dimensi di luar kita. Dia hanya akan datang bila kita memerlukan dia. Tapi bila masa saya cakap emosi saya nak marah ni, mai. Tak pernah cakap kan? Emosi saya nak rasa bosan ni, masuk. Tak pernah. Kalau kita belajar teori string tadi, sebenarnya ada 11 dimensi, walaupun secara basic yang wujud secara tersusun dan berpasangan. Kalau kita belajar, bukan nak terang string teori malam ni, tapi ada 11 dimensi lain yang wujud secara berpasangan dan tersusun di luar kita, yang sememangnya emosi itu duduk di luar. Bagaimana emosi terhasil? Emosi ni dia macam portal atau gateway. Dia lorong pintu jalan kepada kita. Contoh dimensi duduk depan kita. Ni emosi. Emosi ni lorong masuk pada kita, gateway pada kita, portal pada kita. Satu benda paling penting. Sesiapa pun yang mampu dan boleh mengawal emosi anda, seseorang itu boleh kawal perasaan anda. Siapa yang mampu kawal emosi anda, dia mampu mengawal pemikiran anda. Siapa yang mampu kawal emosi anda, dia mampu kawal semua deria anda. Dan yang paling penting, siapa yang mampu kawal emosi anda, dia mampu mengawal tingkah laku anda. Okey, pening. Positif, tak apa. Dengar betul-betul, saya cakap tadi, emosi duduk di luar, dia portal dan gateway nak masuk dalam kita. Siapa yang boleh kawal emosi kita, dia boleh kawal kita. Baik, lihat pada komputer. Lihat pada komputer. Laptop lah konon-kononnya kan. Buka laptop. Depan ada skrin. Sekarang, untuk kita berinteraksi, berkomunikasi dan bagi arahan pada komputer, kita nak buka komputer, nak berkomunikasi dengan dia, interaksi dengan dia, bagi arahan pada dia. Sekurang-kurangnya ada 4 tempat kita boleh bagi arahan. Yang pertama ialah nyonyek ni apa? Mouse. Kita panggil tertikus. Boleh bagi arahan pada dia. Selain daripada mouse, apa lagi boleh bagi arahan? Papan ke kunci. Apa dia? Keyboard. Boleh bagi arahan.
ataupun skrin sesentuh, touch screen, ataupun sebiji duduk atas kepala tu. Buat lagu ni mungkin boleh buka password. Buat lagu ni boleh buka password. Apa dia? Kamera kecil tu. 4 jalan ni kita boleh berkomunikasi, berinteraksi dan bagi arahan pada dia. Itu pun sekiranya 4 benda ni wujud. Cuba bayangkan tanpa 4 ni bagaimana kita nak komunikasi, nak interaksi dan bagi arahan pada dia. Selain 4 ni, ada jalan lain? Anda tak mau guna mouse, tak mau guna papan kekunci, tak mau guna kamera, tak mau guna touchscreen. Agak-agak jalan mana anda boleh berkomunikasi dan bagi arahan pada dia? Mat, jalan mana lagi, Mat? Jalan mana lagi nak bagi arahan pada komputer selain pada 4 tu? Anda fikir ada arahan lain? Ataupun tak ada? Dengar dulu. Baik. Sekarang, bagaimana anda nak berinteraksi dengan dia? Contoh, kita tengok, kita berinteraksi sekarang dengan dia sebab dia ada skrin. Ya memanglah Ustaz, komputer mana tak ada skrin? Sebab dia ada skrin lah, kita boleh baca informasi, kita boleh baca maklumat, kita boleh baca tulisan. Dalam bentuk apa? Nombor, dalam bentuk huruf, dalam bentuk logo, dalam bentuk simbol. Satu. Bukan sumber, simbol. Satu. Yang kedua ialah, kita juga mungkin boleh bermaklumat, berinformasi dengan dia melalui speaker pembesar arahan. Dia tak sebut apa. Tekan yang ni, tekan yang tu, tekan yang tu, melalui suara yang kita dengar. Kadang-kadang, adakah kita tengok dia ini ada tayar dan ada kaki untuk dia bergerak bebas ke mana-mana jasad dia. Tiba-tiba keluar tayar, gerak sendiri. Tiba-tiba keluar kaki, dengan sendiri. Pernah tengok tak? Tak pernah. Ataupun mungkin mana punca sumber kuasa dia? Mungkin bateri, mungkin power supply sampai kepada power point. Apa tuan dia? Ada tuan tak dia? Ada jantina ke dia? Baik. Kalau bayangkan suatu masa diciptakan satu robot yang boleh berkomunikasi dengan kita, yang kita namakan robot, cyborg atau humanoid. Pernah tengok filem Cyborg? Pernah tengok filem Cyborg? Cyborg 1, Cyborg 2, Cyborg 3. Pernah tengok? Tengok manusia robot. Baik. Bila manusia cipta robot dalam bentuk manusia, dia boleh lihat kita, dia boleh sentuh kita, dia boleh pegang kita, dia boleh peluk kita, dia boleh rasa kita melalui taste sensor yang dibuat pada robot. Dia boleh bercakap. Tetapi satu benda saja yang tak ada pada robot. Apa dia? Hak tadi. Emosi. Semua robot boleh dikawal, dibuatlah ni. Sama macam komputer, tapi emosi robot tak ada dan kita ada. Dan hari ini bila anda berada pada position emosi yang negatif, sama ada murung, bosan, sedih, marah, cemburu, ketahuilah bahawa sememangnya ada makhluk dan entiti yang cuba hack dalam pemikiran kita. Ada entiti dan makhluk yang dah masuk melalui lorong dan portal tadi, melalui